Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk kepada bab yang ke-6, asid, base dan juga garam. So ada 3 benda lah yang besar dalam bab ni. Yang pertama sekali kita akan baca tentang asid. Antara benda yang kamu kena kuasai dalam subtopik pada hari ini adalah kamu kena tahu apa maksud asid, boleh menyatakan contoh asid, dan kamu boleh menerangkan apa dia kebesan asid. Dan seterusnya kita akan masuk pada alkali. Kamu kena tahu definisi bagi alkali, boleh menyatakan contoh alkali dan juga base lah. Dan yang terakhir kita kena boleh menerangkan apakah peranan air dalam menunjukkan sifat asid dan juga alkali. So yang pertama cikgu pergi kepada maksud asid. Yang penting adalah kamu boleh mendefinisikan dengan tepat. Mulakan definisi kamu dengan bahan kimia. Asid, alkali, semuanya adalah bahan kimia. So bahan kimia ni dia mengayon dalam air. Tu syarat dia. Menghasilkan ion hidrogen. So ada 3 benda yang penting kamu kena terangkan dalam maksud asid adalah bahan kimia, mengayon dalam air, menghasilkan ion hidrogen. Okey, apa contoh-contoh asid yang kamu pernah jumpa sebelum ni? Asid hidroklorik. Ni dia punya formula. Mungkin sebelum ni kamu hanya tahu namanya sahaja, tapi untuk tingkatan 4 kimia kamu kena tahu berserta dengan dia punya formula. So asid hidroklorik datang daripada ion hidrogen dan juga ion klorida, menjadikan formula dia adalah HCl. Yang kedua asid nitrik. Dia punya formula HNO3. Yang ketiga asid sulfurik. Formula dia adalah H2SO4. Mungkin siapa yang dah lupa macam mana boleh jadi H2SO4, kamu ingat lagi SO4 adalah 2 minus, maka H adalah positif 1, maka 2 ni mesti berada di sebelah H. Jadi H2SO4. Yang keempat asid fosforik. Dia punya formula adalah H3PO4. So kamu boleh tentukan tak PO4 ni apa dia punya charge. Kalau H ni 3. So PO4 ni 3 negatif dia punya anion, charge anion dia. PO4 3 minus. Okay, yang terakhir adalah asid etanoik. Yang ni pun kamu akan belajar detail lagi masa form 5 nanti. Dia punya formula CH3COOH. Asid etanoik ni adalah asid lemah yang ada dalam cuka. Yang kita gunakan asid etanoik ni dalam cuka yang kamu guna dekat rumah tu lah. Sama je cuka tu. Okey, seterusnya cikgu masuk kepada kebesan asid. Apa dia kebesan asid? Dia adalah bilangan ion hidrogen yang dihasilkan oleh setiap molekul asid dalam larutan aqueous. Maknanya bila asid tu mengayon, bila asid mengayon dalam air tadi, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Okey, so berapa banyak bilangan ion hidrogen tu menentukan kebesan asid. Okey, contohnya dekat sini, ni kita panggil sebagai persamaan pengayonan. Kenapa persamaan pengayonan? Sebab kita keluarkan dia punya ion-ion daripada molekul, formula molekul ni. Okey, HCl dia akan mengayon menghasilkan 1 ion hidrogen dan 1 ion klorida. Menjadikan kita panggil dia sebagai monoprotik. Kenapa mono? Sebab dia menghasilkan 1 ion hidrogen. HNO3 asid nitrik mengayon menghasilkan 1 ion hidrogen dengan 1 ion nitrat. Maka kita panggil dia sebagai asid monoprotik juga sebab ada 1 ion hidrogen. Yang ketiga, H2SO4 asid sulfurik mengayon menghasilkan 2 ion hidrogen dan 1 ion sulfat. Kita panggil dia sebagai diprotik sebab dia ada 2 ion hidrogen yang dihasilkan. Asid fosforik menghasilkan 3 ion hidrogen. Kita panggil sebagai asid triprotik. Triprotik. Yang kelima, okey, asid etanoik, CH3COOH, dia mengayon menghasilkan, ni kita panggil sebagai ion etanoat. Kita tulis kat sini, ion etanoat, dan juga 1 ion hidrogen. Maka dia pun kita panggil sebagai asid monoprotik juga sebab dia ada 1 ion hidrogen.
Okey, so kesimpulannya, kita panggil asid monoprotik sekiranya satu molekul asid mengayon menghasilkan satu ion hidrogen. Kita panggil asid diprotik sekiranya molekul asid tu mengayon menghasilkan dua ion hidrogen. Kita panggil asid triprotik kalau satu molekul asid tu mengayon kepada tiga ion hidrogen. Okey, seterusnya kita masuk kepada base pula. Apa dia maksud base? Okey, base ni adalah bahan kimia yang bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan juga air. Okey. So, base ni dalam bentuk pepejal. Ada base yang boleh larut dalam air, ada base yang tak larut dalam air. Kalau base yang larut dalam air, kita panggil dia sebagai alkali. Nanti kita akan masuk kepada alkali pula. So, contoh base adalah logam oksida. Oksida ni maksudnya yang belakang dia ada OOO ni. So contohnya apa? Magnesium oksida, dia adalah base. Zinc oksida, cuprum oksida. Okey, contoh base yang lain adalah logam hidroksida. Maksudnya dia ada OH dekat belakang. Contohnya pepejal natrium hidroksida, pepejal kalium hidroksida, pepejal barium hidroksida. So ada hidroksida ataupun OH di belakangnya. So dua-dua ni lah contoh base, dan cikgu ulang lagi sekali, base ni dalam bentuk pepejal. Kalau base tu boleh larut dalam air, baru kita panggil dia sebagai alkali. Dan base ni ada juga yang tak larut langsung dalam air. So dia remain sebagai pepejal lah. Okey, persamaan kimia. Tadi kita kata base ni dia bahan kimia yang bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Tadi dah belajar pasal asid kan? Ada HCl, ada asid nitrik, ada asid hidroklorik, ada asid sulfurik. Okey. So apa jadi bila base ni bertindak balas dengan asid? Okey, contoh cikgu ambil magnesium oksida. Satu contoh base logam oksida bertindak balas dengan asid hidroklorik. So kita akan dapat magnesium klorida. Ingat lagi cara nak tulis persamaan. Cation dia akan gabung dengan anion, dia punya pasangan lawan dia tu. So magnesium akan bergabung dengan klorida. So jadi MgCl2. Kenapa MgCl2? Sebab Mg2+, balik kepada charge lah. Mg2+, Cl-, so dia akan jadi 2 di tepi ataupun sebelah Cl. Okey, dan dia akan menghasilkan juga air. Mana datang air? Gabungan daripada hidrogen daripada asid hidroklorik dan juga oksida daripada magnesium oksida tu. So dia akan jadi H2O. Sama juga kalau logam hidroksida, contohnya natrium hidroksida bertindak balas dengan asid hidroklorik. So kita akan dapat natrium klorida, pun contoh garam dan juga air. Cuprum oksida bertindak balas dengan asid sulfurik, kita akan dapat cuprum sulfat. So H2 dengan O ni akan jadi H2O. Yang keempat, zinc oksida ini. Zinc oksida bertindak balas dengan asid hidroklorik. So sama juga, kita akan dapat zinc klorida, dan akan tinggal H dengan O akan jadi H2O. Okey, seterusnya kaitan antara base dengan alkali. Tadi cikgu cakap base adalah bahan kimia yang bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan juga air. Apa pula alkali? Alkali ni adalah base yang dilarutkan dalam air. Base yang larut dalam air menghasilkan ion hidroksida. Okey, so syarat dia mesti masuk dalam air. Dia mesti boleh larut dalam air. Dalam air barulah dia boleh mengeluarkan ion hidroksida. Okey, contoh alkali, larutan natrium hidroksida, larutan kalium hidroksida. Nampak cikgu guna larutan Larutan ni menunjukkan keadaan tu ada air. Larutan amonia NH3. Okey, persamaan kimia. Contohnya alkali ni sama juga macam base tadi, boleh bertindak balas dengan asid. So kalau natrium hidroksida bertindak balas dengan asid nitrik, kita akan dapat natrium nitrat dan juga air. Okey. Amonia pun sama juga bertindak balas dengan asid sulfurik. So kita akan dapat garam. Amonia ni dia special sikit sebab dia adalah kita panggil alkali lemah. So nanti kita akan belajar lagi apa dia alkali lemah. Okey, persamaan pengayonan. Macam mana nak tunjukkan kehadiran ion hidroksida dalam
air. Bila alkali ni dilarutkan dalam air, so natrium hidroksida dekat mengayon jadi Na plus dengan OH minus. Okey, amonia tadi pula kita kena tambahkan air dalam kita punya persamaan tu, barulah kita dapat tunjukkan kehadiran ion hidroksida dekat sini. So NH3 bertindak balas dengan H2O akan menghasilkan ion amonium, kita panggil ion amonium. Dan juga ion hidroksida. Okey, seterusnya kamu jawab latihan dalam buku modul muka surat 98. Cikgu ajar sikit lah untuk persamaan pengayonan. Persamaan pengayonan ni maksud dia daripada satu molekul asid ataupun alkali, bila kita masukkan dalam air, so dia akan mengayon. Itu maksud dia persamaan pengayonan. So contoh natrium oksida. Natrium oksida ni adalah base. So kamu kena larutkan dalam air dulu, barulah dia akan jadi natrium hidroksida. Lepas tu barulah kita boleh tulis dia punya persamaan pengayonan. Maksudnya dalam air ni natrium hidroksida ni akan mengayon lagi, pecah lagi dia punya ion-ion tu jadi natrium, ion natrium dengan ion hidroksida. Okey, yang kedua kalium oksida pun sama juga, dia base pepejal. Kita kena larutkan dalam air dulu supaya dia menghasilkan kalium hidroksida. Lepas tu barulah kita boleh tulis persamaan pengayonan dia. Dia akan jadi kalium hidroksida akan menghasilkan ion kalium dengan ion hidroksida. Okey, yang ketiga amonia. Amonia bila kita larutkan dalam air, kita akan dapat ion amonium dengan ion hidroksida. Okey, natrium hidroksida, yang ni cikgu nak kamu lengkapkanlah apa dia punya persamaan pengayonan dia. Kalium hidroksida dan juga barium hidroksida. Yang ni kamu selesaikan dalam buku modul. Okey, yang kedua, latihan yang kedua, base tak terlarut. Tadi cikgu kata base ni kalau dilarut dalam air, kita panggil dia sebagai alkali. Ada juga base yang memang tak larut. Kita masuk dalam air, dia tak mengayon. So, dia kekal dalam bentuk pepejal. Okey, contohnya apa? Kuprum oksida, kuprum 2 hidroksida ni dia punya formula. Zinc hidroksida. So nanti kamu tulis dia punya formula. Aluminium oksida apa dia punya formula? Plumbum 2 hidroksida dan juga magnesium hidroksida. Okey, yang terakhir adalah kegunaan asid, base dan juga alkali. So kegunaan asid saya dah senaraikan dekat sini mengikut kepada jenis asid tu. Contohnya asid sulfurik kita guna sebagai baja, deterjen, alat pencuci, guna dalam cat dan juga polimer sintetik. Okey, untuk asid hidroklorik kita guna sebagai ejen pembersihan Clorox nak cuci tandas, nak bersihkan logam sebelum kita membuat proses penyaduran. Yang ketiga asid nitrik kita guna sebagai baja dan juga bahan letupan, kita juga guna sebagai bahan pewarna. Yang keempat asid etanoik kita guna sebagai cuka yang kita guna dekat rumah tu. Yang terakhir asid benzoik, yang ni guna untuk mengawet makanan. Contohnya dalam sos cili tu ada asid benzoik. Okey. Yang terakhir adalah kegunaan alkali atau juga base. So contohnya amonia tadi kita guna sebagai baja, pembuatan asid nitrik dan juga untuk menghilangkan grease, penanggal grease. Kalium hidroksida kita guna untuk meneutralkan tanah berasid, membuat simen dan juga membuat air kapur. Yang ketiga magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida kita gunakan dia sebagai ubat gigi, bahan dalam ubat gigi dan juga anti-asid ataupun antacid. Antacid ni adalah bahan yang kita gunakan untuk meneutralkan asid dalam perut, supaya kita tak sakit perut lah. Bila orang gastrik kan, so jus berasid dikeluarkan secara berlebihan menyebabkan kita sakit perut. So kita kena makan anti-asid ataupun antacid untuk meneutralkan asid dalam perut. Okey, yang keempat adalah natrium hidroksida. Natrium hidroksida kita guna untuk buat sabun dan juga deterjen. Yang terakhir aluminium hidroksida, juga sama juga macam magnesium hidroksida tadi, kita guna untuk buat ubat gigi dan juga anti-asid ataupun antacid.
Okey, itu sahaja yang kita belajar pada hari ini.